Janji Rock. Tidak bermaksud lagu yang keras dan bingit, kerana muzik rock juga boleh dialunkan dengan lembut hingga mempunyai nilai yang tersendiri. Saya Amy Dawson dan hari ini di Rock Kapak kita akan bersama kumpulan Slam. Ada bulan, kalau semalam ada apa ya? Kalau semalam ada kenangan, entah betul ke tidak, saya sendiri pun tak tahu. Aha, kalau nak tahu apa cerita tentang malam dan semalam, kita bersama Slam. Slam memang berkonsep muzik yang contemporary rock. Diorang tak apa-apa hard rock, tak apa metal sangat. Diorang ada pop sikit kan. Lagu mereka diterima, lenggoknya diterima. Zaman ni begitu hebat pada ketika itu, nyanyiannya cukup bagus. Slam adalah sebuah kumpulan rock yang meniti populariti dalam dunia muzik tanah air sejak awal 90-an. Di bawah dorongan Rahim Othman, kumpulan ini dipimpini oleh Shah, bekas gitaris kumpulan Exist. Pas daripada kumpulan Exist, habis kumpulan Exist tu dalam masa 6 bulan lepas tu, ada cadangan daripada manager lama Exist, sebab dia pun keluar juga daripada kumpulan Exist punya management. Dia buat company sendiri, dia ada buat bisnes sendiri kan. Lepas tu 6 bulan lepas tu Abah Rahim datang, arwah Abah Rahim datang, dia bagi idea suruh buat band. Tidak mungkin ku berpaling lagi, salah sangka yang direncanakan. Mula kita macam yang saya kata tadi, mula Abah Rahim datang, dia bagi idea macam ni, apa kata kita buat macam ni. Tu manager pun manager pun dia agree, dan yang lain semua terletak dekat tangan saya. Maksudnya dari segi nak cari band members. Dulu kita nak cari musician, kita banyak kita lihat kepada karakter dia main tu, bukan pasal dia sesuai ke tak sesuai. Kita rasa kalau kita nampak dia ada sebab bila kita tengok orang main tu, kita boleh tahu, kita boleh nampak bakat dia tu ada ke tak ada kan, boleh nampak. Jadi daripada kita pilih daripada itulah, daripada kriteria tu lah. Maknanya dia tak semestinya terror sangat ke apa, pandai baca muzik ke apa, semua tak ada. Tapi kita tengok dia punya bakat dia. Kalau bila kita dengar, kadang kita pergi studio kan, kita nampak orang main, kita boleh dengar kan, cakap budak ni bagus kan. So macam tu lebih kurang. So basis tu memang kita jumpa kat studio betul. Memang kita tengah jalan kat studio kat Johor dulu, kita round kat studio, dengar budak main bass. Lepas tu kita tengok dekat cermin tu kan, tengok budak ni bagus juga main kan. Tu kita terus pergi jumpa dia, offer terus, dia okey sampai sekarang. Dulu kita tak ada keyboardist, memang tak ada pun kan. Jadi besok kita tengah rekod album, yang first album tu lah. Dia datang studio, dia ada rekod satu lagu. Rekod tak silap, dia rekod satu lagu ke dia rekod kat studio sebelah kan. Nak tengok dia, mesti kita kenal lah dia. Kamatra, siapa tak kenal kan, Kamatra punya tu. Saya fikir cakap dengan manager, cakap masa tu manager Johan namanya, cakap Abang Jo, kita offer dia terus masuk kan, sebab kita memang perlukan keyboardist kat dia. Sebab lagu-lagu kita, banyak lagu ballad, lagu pop rock, banyak keyboard punya parts dan apa semua kan.
Lepas tu kita offer kat dia lah. Dan dia setuju untuk join lah. Mula nampak macam tak nak, tapi dia nak pula. Sejarah yang lalu, usah kau terlalu fikirkan. Ia pengalaman juga pengajaran, landas ke hadapan. Kita ada tanya beberapa orang dekat KL kan, dekat main musician apa semua kan. Lepas tu kita ada actually yang recommend zaman ni, yang cakap, yang nampak ada bulan apa masa kita pergi studio tu ada Acong Sweet Child, dia cakap situ. Dia cakap ada, kita tanya situ, dia cakap ada seorang boleh nyanyi, kawan dia cakap tu. Dia maksudnya zaman ni lah, tapi masa tu zaman ni tak ada kat situ, dia ada dekat tempat lain. Jadi dia cuba datang hari lain apa semua. Last jumpa juga. Seperti mimpi, perkenalan itu cuma seketika, namun di dalam hati dirimu ku Masa audition satu, bila kita jumpa kenal macam tu, sebab audition saya serah dekat Abah Rahim, arwah Abah Rahim Osman, sebab dia memang in charge, dia sebagai producer kan masa tu. Jadi bila audition tu dia cakap budak ni bagus, dia cakap. Masa tu dia tak berapa nak macam excited, macam nak dia macam masih belah bagi lagi. Mungkin dia frust dengan band lama ataupun dia dah bosan nak nyanyi ke apa kan. Masa dengan biasa dengan kawan-kawan, dengan jam dia semua, dia dah malas nak nyanyi ke. Tapi masa kita panggil dia tu, dia tengah dekat persimpangan tu lah. Maksudnya dia nak tak nak. Jadi kita lama jugalah kita cuba nak convince dia kan. Convince dia untuk nyanyi dengan slam lah, untuk panggil dia. Itulah kita cuma boleh bagi convince dia dengan produk tu lah, itu je. Dengan lagu, dengan bila dia datang studio, dia dengan lagu, dengan produk yang yang kita nak rekod tu kan, yang kita dah rekod pun sebenarnya banyak lagu dah rekod dah untuk album pertama tu. Jadi adalah mungkin dia pun berminat untuk menjalan karier dia tu, maknanya dia bersetuju untuk jadikan nyanyian sebagai karier. Pengalaman awal Shah di kumpulan Exist ternyata dijadikan sebagai iktibar supaya kumpulan Slam tidak melewati permasalahan yang sama. Sejauh manakah anak-anak muda ini berjaya memartabatkan muzik rock di pesada muzik tempatan dan antarabangsa? tidak mungkin ku berpaling lagi, salah sangka. Hadir dengan muzik rock ringan dan santai serta imej yang bersih, pencapaian album pertama Slam tidak seperti yang diharapkan oleh mereka. Ternyata paras wajah sahaja belum tentu dapat diterjemahkan ke dalam bentuk wang ringgit. Tapi dengan apa yang muzik yang kita cuba tengah-tengahkan, apa benda semua, maknanya sebab saya dah biasa, bukan dah biasa, maksudnya dulu pernah buat dengan Exist apa semua. Jadi saya nak tunjukkan Slam ni walaupun ballad kan, walaupun ballad ke, walaupun pop rock ke apa, tapi susunan muzik dia saya fikir mesti kuat. Yang tu yang pertama sekali bila saya rekod, yang saya nampak memang masa tu semua memang tengah top kan. Sebelum kita naik tu Gersang, ada Kamatra, ada yang sebelum-sebelum tu yang cerita lah kan, abang-abang kita kan, Stretch Wings semua kan, itu memang. Jadi saya rasa bila Slam keluar, saya nak, macam saya cakap tadi lah, saya nak satu kelainan daripada sound arrangement, daripada arrangement muzik. Yang mana arrangement tu, yang orang-orang biasa, kalau orang biasa macam biasa dengar, tak boleh nak bezakan. Macam pendengar peminat biasa yang suka dengar lagu yang meleleh apa semua kan, diorang tak boleh nak bezakan, diorang cuma tahu lagu tu sedap je, tu je. Tapi untuk untuk musician, untuk producers kan, untuk upcomingnya musician yang macam kita lah, dulu kita nak main dulu, kita jadikan Stretch dengan Wing sebagai reference kan, contohnya kan.
Jadi kita nak macam bila kita keluar, kita nak jadi reference untuk musician yang akan datang, yang develop nanti kan. So nanti dekat situ tu yang kita, walau macam mana pun kita cuba buat kelainan lah. Walaupun lagu tu daripada Saari Amri ke, daripada siapa-siapa je. Sebab kalau kita lihat dalam album Slam, cipta lagu dia ramai. Kita tak ambil seorang aja untuk, katalah lagu dia dah hit, kita tak semestinya ambil dia punya lagu. Maksudnya siapa-siapa pun boleh bagi lagu kat kita orang. Sebab salah satu sebab kita yang bentuk seni lagu tu, kan, Budak-Budak Slam sendiri yang buat, kan, bentuk lagu tu macam mana. Dulu dia punya sistem recording dia lain sikit. Maksudnya kalau kita nak recording, company akan pastikan yang ada nama-nama besar dalam cipta, dalam album tu. Contohnya Abang Saari confirm kena ada, masa tu Abang Johari Teh ada, adalah ramai-ramai, banyak lagi Eddie Hamid apa semua kan. Tapi walaupun macam tu, saya suka untuk bagi feedback, pendapat untuk bagi saya discuss dengan manager. Kadang cakap lagu ni kenapa boleh ambil, kenapa lagu ni tak boleh ambil kan, lagu ni boleh buat macam mana, lagu ni tak boleh buat macam mana, untuk long term punya. Maksudnya kita tak nak orang kenal Slam dengan lagu leleh, tapi muzik, bila part muzik kita tak boleh deliver. So kita nak selarikan benda tu. Jadi banyak benda lah yang kita discuss lah. Masa tu banyak kumpulan rock mendapat sambutan kerana para pendengar lebih gemar lagu sebegitu. Dari dekat terasa bagai dihimpi duga, segalanya memeningkan di kepala. Apa kau inginkan telah kau usahakan, namun gagal kau meraihnya. Pertemuan dengan Sari Amri ternyata telah mengubah nasib kumpulan Slam. Satu demi satu lagu hits dihasilkan dan menjelang album yang keempat, Slam telah mencapai kejayaan bukan sahaja di dalam negara, malahan di peringkat antarabangsa. Dan lagunya cukup popular di Indonesia. Lagu Gerimis Mengundang ciptaan Sari Amri pun mempunyai, kalau tak silap saya, 12 bahasa lain selain daripada bahasa Melayu, Jawa, apa lagi, 12 lagi suku bahasa lain yang memainkan lagu Gerimis Mengundang, antara lagu yang popular di Indonesia. Dan masa tu dah ada plan dah. Masa tahun 90 itu pun daripada tahun berapa yang album mula jual kat Indonesia. Lepas tu kita dapat peluang nak pergi Indonesia buat show. Masa tu tahun 98 baru ada 98 ke 99. Tapi tak jadi sebab masa tu Indonesia tengah reformasi kat sana. Jadi ada berapa venue, 9 ke 10 venue, terus kita cancel terus, tak bagi pergi. Sebab kalau ikut formula, kita nak cakap formula, sebenarnya formula dia sama je kan. Sama maknanya kita keep on buat benda tu kan. Dulu kita buat, orang dengar sikit dengar, tapi kita buat lagi kan, tapi makin lama makin banyak orang dengar. Formula yang sama je sebenarnya. Sama je formula, tinggal lagi. Itulah saya cakap contribution daripada pemilihan lagu, daripada komposer apa semua, penelitian lirik dengan melodi. Itu yang penting tu, proses productionnya, proses. Sebenarnya banyak orang tak tahu sebenarnya kita dalam Slam pun sebenarnya kita tak kisah pun sebenarnya kalau zaman ni nak buat album solo apa, benda tu dah discuss dah kan. Kita tahu sebab penyanyi sebagai seorang penyanyi, dia mesti ada satu keinginan untuk buat dia punya macam apa yang dia nak kan, macam lagu-lagu macam mana yang tak berkenaan, tak kena dengan bandnya apa semua kan. Jadi kita faham benda tu. Kita dah cakap dia nak buat lah kan. Memang kita tak ada halangan langsung lah daripada band members apa semua. Memang kita tak ada halang apa-apa pun. Tinggal lagi bila dia keluar tu, sebenarnya tak keluar pun sebenarnya siapa-siapa. Tinggal lagi bila kita ada ada ni sikit dengan recording company lama kita, maknanya kontrak kita dah habis apa benda semua kan. Jadi bila ada perbezaan sikit lah pendapat dekat situ kan, jadi kita just tak continue lah kan dengan maknanya Slam tu sebenarnya tak pernah berpecah pun.
Pendekatan pop rock telah melonjakkan nama Slam sebagai kumpulan rock yang paling laris dalam sejarah muzik tempatan. Tapi itu dulu, apakah sebenarnya cerita terbaru ahli kumpulan Slam setelah sekian lama menyepi? Kombinasi muzik merdu slam dan kelunakan vokal zamani pasti dirindui peminat. Selepas hampir 2 dekad menyepi, pasti ramai di luar sana yang tak keruan menunggu kabar berita tentang kumpulan pujaan mereka. Sekarang Slam memang tak ada aktiviti lah. Bukan maksudnya tak ada aktiviti. Album tak ada. Tapi aktiviti tu kalau ada show kita orang akan kumpul balik macam dekat Singapura dengan konsert kita baru buat. Tu ada tak adalah baru juga 2 tahun lepas kan. So kita kumpul untuk buat konsert tu. Tapi biasa kalau biasa hari-hari lain saya buat macam saya cakap tadi dah buat dari dulu dah buat session work. Jadi orang buat studio work, buat show dengan show luar, private show dengan TV dengan apa. Tapi kebanyakan sekarang banyak attach dengan TV lah, TV program lah. Ili dia dekat Singapura, dia ada buat studio work juga. Ada yang basis kan, Lili yang buat pegang dekat Singapura. Tapi dia banyak habis kan. Masih lagi. Eddie Ahmad dia bos besar juga tu. Dia ada studio sendiri. Dia buat macam saya juga. Dia buat production, dia buat musical director, buat session work juga. Dia ada studio sendiri. Ajak dia dekat Melaka. Dia buat bisnes, ada bisnes. Semua kali kat Johor dia mega. Seperti mimpi perkenalan itu cuma seketika, namun di dalam hati dirimu ku terkenang jua. Kaca yang bersadu keemasan terus ku cari, tertutup pintu hati. Slam peluang dia tinggi kuat kalau dia come back with a singles dengan Zamani, dengan The Boys, dengan launch one shows, then maybe do not a whole tour, tapi satu utara, satu selatan, satu tengah kan. I think Slam can go another 5 to 8 years more.